Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Saya bukan jumpa Jolo tepi jalan, kata saksi. Perbicaraan kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak masih berjalan. Nama Lotik Jo atau Jolo masih menjadi sebutan saksi-saksi yang dipanggil dalam kes berkenaan sebagai seorang yang penting dalam urusan kewangan 1MDB. Kemarin, bekas Ketua Pegawai Kewangan CFO 1MDB, Azmi Tahir memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beliau bukan berjumpa dengan Jolo di tepi jalan lapor bernama. Sebaliknya, beliau percaya ahli perniagaan yang sedang diburu itu adalah wakil Najib Razak dalam 1MDB. Azmi Tahir berkata Jolo telah diperkenalkan kepada beliau oleh bekas Setiausaha Sulit Najib iaitu Allahyarham Datuk Azlin Alias. Beliau berkata demikian ketika disoal balas oleh Peguam Datuk Hariharan Tara Singh pada perbicaraan bekas Presiden UMNO itu dalam kes membabitkan penyelewengan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB. Azlin Alias meninggal dunia dalam insiden helikopter terhempas pada 4 April 2015. Dalam perbicaraan tersebut, Hariharan bertanya, sebagai CFO ketika itu, adakah anda tidak terfikir bahawa adalah tidak wajar bagi anda menerima arahan daripada Jolo yang bukan sebahagian daripada syarikat 1MDB? Azmi Tahir menjawab, tidak, semua orang percaya beliau adalah wakil sah yang mewakili Datuk Seri Najib Razak. Saya bukan berjumpa dengan beliau di tepi jalan. Beliau telah diperkenal kepada saya oleh Allahyarham Azlin. Saksi pendakwaan ke-12 itu berkata beliau hadir mesyuarat pada 15 Disember 2013 dengan firma audit KPMG Malaysia di kediaman Najib. Menurutnya, selain Najib sendiri, bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman serta bekas pengerusi 1MDB Tan Sri Lodin Wok Kamarudin turut hadir bersama dengan Jolo. Katanya mesyuarat tersebut diadakan susulan ketidakpuasan hati KPMG terhadap penjelasan dan dokumen tidak lengkap yang diberikan berhubung pelaburan besar syarikat itu sebanyak 2.3 bilion US dollar dalam dana tidak diketahui iaitu Bridge Global SPC yang dibuat menerusi Brazen Sky Limited, sebuah syarikat tujuan khas 1MDB. Azmi Tahir berkata demikian ketika memberi penjelasan dalam sesi soal balas dalam perbicaraan kes Najib yang didakwa atas 25 tuduhan penggubahan wang haram dan salah guna kedudukan serta penyelewengan dana berjumlah 2.28 bilion ringgit. Menurut laporan utusan online pula, Azmi Tahir beberapa kali dilihat memulangkan paku buah keras ketika disoal balas oleh peguam bela bekas Perdana Menteri itu. Pada satu ketika, Peguam Hariharan menyifatkan Azmi Tahir bersikap mempertahankan diri, defensif. Namun, Azmi Tahir membidas balik. Katanya, saya tidak bersikap defensif tetapi saya menjawab apa yang awak tanya. Mungkin awak tak faham apa yang saya faham atau saya yang tak faham apa yang awak faham. Tetapi itu adalah jawapan saya. Terdahulu, Azmi Tahir diasap berulang kali oleh Hariharan berhubung pernyataan saksinya yang menyatakan bahawa segala operasi di 1MDB berlaku secara rahsia. Tadi awak menyatakan transaksi-transaksi yang berlaku adalah mengikut perjanjian. Kalau begitu, tiada aturan sulit macam yang awak kata dalam pernyataan saksi, soal Hariharan menurut laporan. Beliau Azmi menjawab, apa yang saya maksudkan ialah perkara-perkara yang berlaku sebelum perjanjian dibuat kerana tiba-tiba sahaja wujud perjanjian. Perkara yang membawa kepada perjanjian itu yang saya maksudkan aturan sulit. Hariharan kemudian terus mengasak dengan menyoal, bukankah tadi awak kata ada perjanjian, ada restu daripada Datuk Seri Najib, jadi ini pemilihan wang keluar dari 1MDB bukanlah satu aturan sulit. Namun cadangan Hariharan itu dibalas oleh Azmi Tahir dengan persoalan, jadi adakah awak mengatakan bahawa duit 1MDB yang masuk dalam akaun Jolo juga direstui Najib? Jawapan tersebut menyebabkan peguam terbabit terdiam seketika menurut laporan utusan. Perang mulut juga berlaku ketika Azmi Tahir disoal mengapa beliau mengikut segala arahan yang diterima daripada Jolo. Kenapa awak tak tanya Datuk Seri Najib semasa berjumpa di rumahnya soal peguam tersebut? Pegawai atasan saya ada bersama pada masa itu. Kenapa saya perlu bertanya? Jawab Azmi Tahir. Hariharan kemudian seolah-olah menyindir jawapan Azmi Tahir. Senangnya awak kata demikian. Azmi Tahir pula membalas, awak pun senang juga tanya saya kenapa tak tanya Najib? Kenapa awak tak tanya pegawai atasan saya?
Beliau juga menafikan dakwaan Hariharan bahawa dirinya orang suruhan Jolo. Katanya pada masa itu beliau percaya Jolo adalah orang paling rapat dengan Najib. Bekas CFO 1MDB itu menjelaskan beliau berjumpa Jolo bukan di tepi jalan. Saya jumpa dia bersama dengan Najib, tegasnya seperti dipetik. Pada perbicaraan terdahulu, Azmi Tahir menafikan namanya digugurkan daripada saman sivil dikemukakan syarikat itu supaya beliau memberikan keterangan yang menunjukkan Najib Razak bersalah dalam tuduhan jenayah di mahkamah. Azmi Tahir bagaimanapun tidak bersetuju dengan cadangan peguam yang bertalu-talu menyoalnya dan mempertikai kewajaran namanya digugurkan daripada saman dan tiada pendakwaan jenayah dikenakan terhadapnya. Menjawab persoalan itu, beliau berkata tidak tahu mengapa dirinya tidak didakwa. Sekali lagi, saya tidak tahu mengapa sesetengah individu tidak didakwa. Ketua Pegawai Eksekutif, CEO saya tidak didakwa. Ahli lembaga pengarah tidak didakwa. Saya tidak tahu mengapa ada yang didakwa dan saya tidak, tegasnya. Beliau juga menafikan cadangan peguam bahawa beliau mempunyai kawalan sepenuhnya terhadap urusan kewangan syarikat. Azmi Tahir menegaskan walaupun memegang jawatan sebagai CFO, beliau tidak mengawal setiap sen wang kerana tidak terbabit dalam kesemua transaksi yang berlaku di 1MDB. Jelasnya segala tindakan berkaitan transaksi pemindahan wang adalah atas arahan yang diberikan kepadanya oleh Jolo. Pimpinan UMNO dan Macai terus berteriak bahawa ini adalah konspirasi untuk menyumbat Najib Razak ke dalam penjara. Namun untuk rekod, KPMG bersetuju dengan penyelesaian bernilai RM333 juta bagi memenuhi kesemua tuntutan yang berkaitan dengan tanggungjawab fidusiari mereka dalam pengauditan akaun 1MDB untuk tempoh 2010 hingga 2012. Penyelesaian dengan KPMG bernilai lebih daripada 800 kali ganda fee audit yang diperolehi KPMG adalah salah satu penyelesaian berkaitan 1MDB yang terbesar oleh sebuah firma audit di Asia Tenggara. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ini membuktikan tekad kerajaan Malaysia untuk meneruskan segala usaha pemulihan terhadap semua pihak yang terlibat dalam 1MDB dan entiti yang berkaitan dengannya. Kerajaan Malaysia akan memastikan tindakan sewajarnya diambil terhadap semua individu atau entiti yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam skim Global 1MDB ini, katanya lapor bernama. Penyelesaian ini tidak akan memberi kesan atau menjejaskan tuntutan Malaysia terhadap individu seperti Jolo dan pihak lain yang berkaitan dengannya dan individu masih diburu oleh pihak berkuasa berhubung dengan skandal kewangan 1MDB lapor bernama 16 September 2021. Masih anggap ini konspirasi.